Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Tinky Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak juga ingin ucapkan terima kasih kepada yang dah like, share, komen, subscribe, yang jadi moderator untuk premier akak, yang join premier, yang bagi komen dan sebagainya. Akak doakan korang semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini akak akan sampaikan 2 kisah seram. Kalau korang nak dengar sampai habis, korang boleh stay dengan akak. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Akak mulakan dengan kisah yang pertama. Kisah kali ini berlaku di sebuah kampung. Kampung ni dikenali sebagai Kampung Pandan Seri. Macam tu lah. Kampung Pandan Seri ni pada waktu tu musim durian tau. Sepanjang musim tu Bang Akop gitu tidur dekat pondok durian dia. So pondok durian ni tu beberapa meter je dari tanah perkuburan Islam kampung tersebut. Macam biasalah kan, menjelang tengah malam Pak Akop ni dia pasti menyusur dusun dia untuk memungut durian. Kalau tak, dah pasti durian-durian dia tu akan dipungut oleh budak-budak lalok, budak dadah lah kan, yang merayau-rayau dekat dusun tu. Tak kira lah waktu siang ke malam ke, macam tu. Malam tu angin dia mendesah, macam angin yang meliuk lintuk gitu. Sekali-sekala kilat memancar. Durian masa tu memang banyak sangat. Dekat setiap penjuru dusun tu kedengaran je bunyi durian gugur. Jatuh macam tu. Kalau tak cepat pungut, habislah pagi esok. Memang tak ada rezeki lah kan, kata Bang Akop dalam hati. Sambil dia menggalas bakul rotan, dia menyuluh dekat kawasan pangkal pokok yang ada 20 batang tu. Kebanyakan pokok durian dekat dusun Bang Akop tu boleh katakan pokok-pokok tua tau. Dusun tu harta pusaka peninggalan ayah dia. So dia continue lah untuk mewarisi dusun durian tu. Angin malam tu dia terus mendesah, terus bertiup. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang perlahan. Masa dia bertiup kencang tu, pokok tu macam meliuk lintuk gitu. Dia ikut pada haluan angin kan. Masa tu jugalah kedengaran bunyi durian ni gugur bertambah banyak. Jatuh. Hati Bang Akop ni kepalang gembira gila. Memang gembira sangat-sangat. Rezeki Bang Akop ni esok ni mesti bertambah-tambah. Fikir Bang Akop ni lah. Sebiji demi sebiji durian tu Bang Akop ni dia pungut lah. Dia masukkan ke dalam bakul rotan. Hati Bang Akop ni dia rasa lega tau. Durian dia ni sempat juga dia pungut sebelum Mak Gian yang pungut. Panggilan biasa Bang Akop ni kepada budak-budak penagih dekat kampung dia. Terpaksalah dia berlumba dengan mereka tu kan. Walau bagaimanapun, sampai je dekat pangkal sebatang pohon durian berhampiran tanah perkuburan tu, Bang Akop ni dia terkejut. Dah datang pun dia. Nasib baik aku dah habis pungut. Tak dapatlah dia mendapatkan buah tu. Bisik hati Bang Akop. Sebaik saja dia nampak satu lembaga dekat tepi dusun dia. Dia sangka kan salah seorang daripada Mak Gian tu lah nak ambil buah dia kan. So pasal apa pula dia menuju ke kubur pula? Sebab lelaki yang disangkakan Mak Gian tu nak ambil buah dia tu pergi ke arah kubur. Dia macam pelik tau. So Bang Akop ni dia hairan. Bertambah-tambah hairan, Bang Akop ni dia bergeraklah menyusul ke
penjuru tanah dia tahu. Kemudian dia pun sembunyikanlah diri di sebalik sebatang pokok besar. Dia nak tengok lembaga tu, maknanya susuk tubuh macam lelaki tu nak buat apa kat situ tahu. So, lembaga tu bergerak perlahan-lahan sambil menarik seutah tali bubuk. Tali bubuk ni macam tali apa yang akak pun tak dapat nak imaginekan. Kira-kira 2 depa panjang tali tu tau. Tanpa buang masa, Bang Akuk ni dia terus menyuluh. Suluhan dia tepat ke wajah lembaga tu. Sekali lagi Bang Akuk ni dia terkejut bila dia tengok wajah lembaga tu menyerupai orang yang memang dia kenal. Aku kenal. Bisik hati Bang Akuk. Pak Misan. Bang Akuk kenal lah dengan Pak Misan kau. Dilaungkanlah nama Pak Misan sekuat-kuat dia. Dipanggil lah Pak Misan. Orang tua kampung yang memang selalu jadi teman dia untuk berbual. Memang diorang kamcing. So dipanggil lah Pak Misan. Macam tu kan. Bagi penduduk kampung Pandan Seri, Pak Misan ni seorang tokoh yang terkenal dengan pendekar dia. Maksudnya dia seorang yang pendekar macam tu. Selain tu dia juga tempat penduduk lelaki nak minta ubat untuk kuatkan tenaga tertentu. Korang faham lah kan. Kak buat-buat tak faham je ni. Tak ada sebarang jawapan daripada lembaga tu walaupun dia dah panggil Pak Misan. Pak Misan kan. Lembaga tu terus je berjalan, terus mengheret tali bubuk tu tau. Beberapa minit selepas tu, satu kejadian mengejutkan Bang Akuk tau. Sebaik je Bang Akuk ni dia membongkokkan badan dia nak pungut durian tu, kemudian dia tegak semula. Lepas tu dia tengok lembaga berwajah Pak Misan tu hilang dalam gelap tu. Dah tak ada. Tadi elok je ada kan. Puas jugalah Bang Akuk ni dia menyuluh di setiap penjuru dusun durian dia tahu. Tapi dia tengok lembaga yang menyerupai Pak Misan tu memang tak ada tau. Bang Akuk dia memanggil lagi nama Pak Misan. Pak Misan, Pak Misan. Tapi tak ada sebarang jawapan. Dia mulalah rasa takut. Tambah pula angin bertiup lebih kencang. Daun-daun pun mula berguguran. Kilat mula memancar sekali-sekali lagi. Masa tu dah berasa tau meremang tau. Bunyi burung pula, burung hantu orang dari kejauhan. Menambahkan lagi seramnya Abang Akuk pada masa tu tau. Bang Akuk tu pada masa tu dia memang rasa betul-betul ketakutan tau. Dia dah tak peduli dah. Tak heran dah lagi dengan durian yang nak gugur berapa banyak ke, nak gugur berapa cantik ke apa semua. Dia tak peduli dah. Apa yang ada dekat bakul dia tu, itu saja je yang dia buat balik ke pondok. Itu je yang dia angkut. Tak kisahlah dah penuh ke tak penuh kan. Langkah dia cepat dia buka tau untuk pergi ke pondok tau. Hati dia bertanya juga sendiri tau. Mengapalah Pak Misan ni merayau dekat tanah kubur tengah-tengah malam macam ni kan? Apalah yang dibuat Pak Misan dekat tanah kubur tu? Menjelang subuh, Bang Akuk ni dia baliklah ke rumah dia. Dia bawalah durian yang sarat dalam bakul dia ikut sebanyak mana yang dia dapat tu dekat belakang motosikal dia. Maknanya dia muatkan durian tu betul-betul dekat belakang motosikal dia. Cukup-cukup lah, okey lah kan. Memadai lah untuk dia pada hari tersebut disebabkan dia dah rasa agak meremang. Sebaik je dia sampai dekat kepala simpang nak pergi ke rumah dia, Bang Akuk ni terkejut besar lagi tau. Sebab ramai pula penduduk kampung yang berkumpul kat situ. Sebuah Land Rover hitam juga ada kat situ tau. Apa halnya ni? Tanya Bang Akuk apabila dia nampak kaki orang terjulur daripada belakang Land Rover hitam tu. Apa yang dah berlaku? Pagi tu penduduk kampung Seri gempar secara tiba-tiba sebab seorang penduduk, Mak Jamil ni, dia menemui mayat Pak Misan terlentang dekat bansal dekat belakang rumah dia tau. Terpandang je mayat tu, Mak Jamil patah balik ke masjid. Masa tu dia nak pergi masjid. Dia nak bagi tahulah dekat jemaah masjid yang belum pulang lagi ke rumah masing-masing selepas menunaikan solat subuh, bahawasanya dia telah menemui mayat tersebut. Ketua kampung dengan Pak Imam dia masih lagi stay kat masjid kan. So mereka dengan beberapa orang jemaah terkejut tau dengan berita yang dibawa oleh Mak Jamil ni. Tanpa buang masa, mereka pun, diorang pun pergilah bergegas ke rumah Pak Misan. Pak Misan masa tu memang dah kaku. Terkaku dekat tepi bansal. Ni bukan terkaku yang ketakutan tau, tapi dah meninggal dunia kat tepi bansal. Mayat dia dah dikerumuni dengan semut halus tau.
apa hal Pak Misan memegang tali? Tanya Pak Imam. Dia hairan lah, kenapa pula dia pegang tali kan? Semua yang ada menempa menghampiri mayat Pak Misan tau. Soalan tu tak terjawab. Tak ada seorang pun dekat situ yang tahu kenapa seutas tali bubuk panjang 2 depa tu berada di sisi Pak Misan. Gitu. Kemaskan rumah Pak Misan ni, arah Tok Ketua pada kampung, dia suruh orang kampung tu kemaskan rumah tu. Seorang pergi bagi tahu polis, dia bagilah arahan apa yang patut dilakukan macam tu kan. Beberapa orang segera naik ke rumah Pak Misan, dia ikutlah apa yang Tok Imam suruh. Pintu depan dengan semua tingkap rumah tu dia buka. Lepas tu mereka pun mengemaslah dekat sana dekat sini, nak bentangkan tikar, orang kata apa, nak menyambut jenazah tu untuk diletakkan kat situ, macam tu lah. Kemudian dah selesai semua urusan ni, kamu bagi tahu semua anak Pak Misan. Sambung Tok Ketua kampung. Bila salah seorang penduduk kampung dah bersedia dengan motosikal dia untuk pergi ke balai polis kira-kira 5 km dari kampung tersebut. Macam tu lah. Dalam masa yang singkat je masa tu, kematian Pak Misan ni mula tersebar ke seluruh kampung. Sekejap je kan orang sampaikan dari mulut ke mulut kan. Orang ramai ni mula datang tau ke rumah Pak Misan. Dia nak tengok keadaan Pak Misan yang dikatakan ditemui dalam keadaan misteri tu kan. Polis datang, lepas tu polis ambil mayat Pak Misan, nak dibawa ke hospital untuk bedah siasat. Lepas tu orang kampung pun dia terus mengerumuni Land Rover hitam tu. Ketika tu lah Bang Akop ni sampai dengan durian dia. Waktu dia berhenti kat situ lah bersama-sama dengan orang ramai. Dekat situ jugalah dia ada dengar cerita mengenai mayat Pak Misan ni terbujur memegang seutas tali. Pak Misan memegang tali, dia tanyakan kepada mereka tau, sebab dia jumpa Pak Misan kan malam tadi kan. Lepas tu keanehan tu timbul sebab dia sendiri pun memang, akak cakap tadi, dia memang jumpa dengan seseorang yang menyerupai Pak Misan dekat kebun durian. Dia juga kelihatan mengheret seutas tali. Macam sama je detik hati Abang Akop ni. Selesai je urusan pengkebumian Pak Misan ni, cerita misteri kematian Pak Misan tak habis kat situ tau korang. Ia merebak terus dan merebak terus. Ramai yang bersimpati dengan arwah Pak Misan. Tapi ramai jugalah yang macam mengaitkan dengan pelbagai kisah. Banyak benda lah kan yang timbul, yang jadi umpatan, yang jadi buah mulut kat situ. Kisah berkaitan dengan kisah silam Pak Misan, macam tu lah. Masa Pak Misan hidup ni macam mana. Biasalah kan, kita kan memang sukalah kalau benda-benda macam tu kan. Seminggu selepas kematian Pak Misan, timbul pula kejadian yang lebih buruk. Kampung Pandan Seri ni ditimpa suasana yang menakutkan. Bila menjelang senja je, terdengar suara terpekik terlolong. Kononnya dah ternampak lembaga mengheret tali berjalan dekat sekitar rumah Pak Misan. Yang mendakwa nampak tu hanya seorang dua je. Tapi ceritanya cepat merebak sampaikan ke telinga anak remaja, ke telinga suri rumah, semua sampai. Masing-masing takut nak keluar rumah tau. Satu senja, beberapa lelaki yang agak tua lah, dia berjalan melintasi rumah arwah Pak Misan ni. Rumah arwah Pak Misan ni masa tu dah kosong kan, sebab sejak kematian Pak Misan ni memang tak ada orang yang stay kat rumah tu. So sebaik saja mereka ni sampai dekat depan rumah tu, mereka ternampak tahu dengan jelas satu lembaga memang menyerupai Pak Misan sebiji setempik. Sebelum meninggal, dekat situlah biasanya Pak Misan ni berdiri tunggu kawan-kawan dia ni nak bersama pergi ke masjid kan. Diorang macam teringat balik tau. Tapi kali ni, ini bukan Pak Misan tau. Hari demi hari semakin ramai yang terserempak dengan lembaga menyerupai Pak Misan. Yang aneh kan, tiap kali bertemu je dengan lembaga orang tua tu sedang mengheret tali. Bukan tu saja tau, tali bubuk tu jugalah yang melahirkan satu lagi misteri. Beberapa orang suri rumah pernah tahu terserempak dengan tali tu, berlengkar dekat depan rumah. Dah buka pintu rumah, tiba-tiba nampak tali tu. Tak terkejut. Kejadian tu memang sebenarnya amat menakutkan pada penduduk Pandan Seri. Langkah untuk mengatasi masalah ni mula diambil.
Tok ketua kampung dia memanggil anak-anak buah berkumpul, anak-anak kampung kat situ berkumpul. Mereka ni nak cari jalan macam mana nak menghilangkan jelmaan tu. Ramai penduduk kampung yang bersimpati dengan arwah Pak Misan tau. Mereka tak nak tahu jelmaan lembaga tu dikaitkan dengan arwah Pak Misan. Dah lah masa hayat arwah ni memang arwah tinggal sebatang kara tau. Dia ditinggalkan anak dia selepas kematian isteri dia. Macam tu lah. Lepas tu Pak Imam dia offer diri dia tau. Dia cakap, baiklah, biar saya cuba bercakap dengan lembaga tu. Pak Imam dia bagi cadangan lah sebab dia kebuntuan tau. Apa pun dia nak selesaikan masalah ni. Saya nak ikut Pak Imam. Salah seorang daripada penduduk kampung yang masa meeting tu, dia cakap dia nak ikut. Masa pertemuan tu kan, dekat masjid tu. So, Pak Imam ni pun cakap lah, biar saya pergi seorang diri je. Saya merayu dengan makhluk tu nanti supaya janganlah mengganggu penduduk kampung kat sini. Tak selesa, tak tenang. Kanak-kanak pun mula rasa ketakutan kan. Ramai orang tua kat kampung tu percaya kononnya lah, ketika hayat arwah ni dulu, arwah Pak Misan ni banyak menyimpan ilmu batin, termasuklah ilmu mempertahankan diri dan ilmu penggerun. Ilmu penggerun ni ilmu untuk macam orang nampak dia gagah macam tu lah kan. Banyak makhluk halus yang mendampingi kepada arwah ni. Akibat kehidupan dia tu lah, makanya arwah Pak Misan ni menjadi tak tenteram macam tu lah. Terutamanya pada penghujung hayatnya. Itu pendapat daripada penduduk kampung. Pada usia penghujung 60-an, Pak Misan ni dia kematian isteri. Dia tinggal sorang-sorang kan. Anak-anak pun tinggal jauh kan. Semua anak-anak dia dah berkeluarga, dah kahwin, dah pergi duduk jauh. So, memang dia stay sorang-sorang, termenung sorang-sorang, makan sorang-sorang. Akhirnya kira-kira 6 bulan lah dia hidup membujang. Dia dihimpit dengan tekanan perasaan tau. Pak Misan disuarakan lah hati dia ni. Dia nak kahwin seorang lagi. Bukan seorang lagi lah, nak kahwin lagi. Lepas tu anak-anak dia cakap, tak boleh ayah. Kalau ayah mati nanti, senang-senang je janda ayah dapat harta. Gitu pula pemikiran anak-anak dia tau. Kami dapat apa? Kata anak sulung dia. Anak yang lain pula memang disokong dengan anak sulung dia. So bila Pak Misan mendengar dengan kata-kata tu, dia tunduk je kan. Dia sedih, air mata dia mula menitis kat lantai. Betapa berat mata memandang, berat lagi bahu nak memikul. Pak Misan ni dia menahan rasa terguris hati dia lah, tak terhingga tau. Semua anak dia pentingkan diri, tak fikir pun perasaan dia, hati dia kan. Agak lama jugalah Pak Misan bergelut dengan perasaan sedih dia, perasaan kecewa dia. Rayuan dengan pujukan syaitan ni dia tak putus-putus tau. Dia menyerang pada Pak Misan, dia mendesak pada Pak Misan. Dengan sedikit iman di dada, dapat jugalah Pak Misan melawan tau. Tapi sampai bila? Sampai bila dia nak lawan perasaan dia? Dia terus ikut hati dia apa semua. Suatu hari pujukan syaitan tu bertambah kuat. Syaitan tu menabur janji-janji yang indah dengan syarat Pak Misan ni ikut kehendak dia, ikut apa yang disuruh. Pak Misan dia bergelut lagi dengan hasutan tu. Akhirnya dia dah capai seutas tali. Korang boleh faham kan apa yang dia buat kan. Tapi masa tu dia masih mampu lagi melawan pujukan tu. Dia rebah di bangsal dekat belakang rumah dia. Sejak kematian Pak Misan ni, timbullah pelbagai cerita mengenai Pak Misan ni. Ada yang menamakan jelmaan tu, jelmaan lembaga, sebagai hantu tali gantung. Korang faham kan? Begitu buruknya lah sangkaan fitnah yang diciptakan sesetengah anggota masyarakat pada ketika tu tahu terhadap apa yang berlaku kepada Pak Misan. Satu hari Tok Imam ni pergi ke rumah arwah Pak Misan tau. Tok Imam bagi salam, Assalamualaikum. Jadi bila dia dah berada kat depan rumah Pak Misan tu, tak ada jawapan tau masa dia bagi salam tu. Sah, ni syaitan menyerupai. Jahatnya syaitan, jahanam, kata Pak Imam dalam hati dia. Lepas tu Pak Imam dia bacakan ayat suci Al-Quran yang khusus untuk menghalau syaitan tersebut tau. Sudah, Pak Misan sudah meninggal. Ini bukan dunianya lagi. Dia dah memang tak ada kat sini, dah tak wujud, pergi. Pak Imam dia tahu tau itu memang bukan Pak Misan. Of course lah itu bukan Pak Misan kan. So Pak Imam dia meneruskan usaha dia untuk menghalau juga pada syaitan iblis yang menyerupai itu, supaya tinggalkan kampung tu. Jangan ganggu lagi pada penduduk kampung tu. Walau apa
apa pun dia tak boleh stay kat rumah Pak Misan. Itu rumah tu memang dah kosong. Dia tak boleh berpenghuni dekat rumah tu. Jadi Pak Imam ni punya usaha, alhamdulillah lembaga tu memang tak ada. Pada malam tu mana dia dah pergi meninggalkan rumah tu, memang sah, memang betul lah kan. Memang saja je nak menyesatkan kepada penduduk kampung kat situ supaya timbulnya fitnah, arwah ni sekian dengan menampakkan kepada kemunculan arwah ni kan. So kita jangan mudah terikut dengan apa pun jelmaan yang macam tu semata-mata kita nak ikutkan perasaan kita, kata tu ada buat situ tu, ada buat salah macam tu no, jangan sesekali cuba untuk mengeruhkan keadaan. Selesai urusan kat situ, Pak Imam pun dia mengajak beberapa penduduk kampung pergi ke kubur Pak Misan. Mereka membacakan Al-Fatihah dan Surah Yasin di samping memohon doa agar roh Pak Misan ni sentiasa dalam keadaan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Akan teruskan dengan kisah seram yang kedua. Kisah seram yang kedua ni dialami oleh Haris. Haris dia nak pindah rumah sewa baru. So dia perlu melengkapkan rumah sewa tu. Maksud dia perlu bersihkan rumah sewa tu. So dia pergilah dekat rumah sewa yang bakal dia diami tau. Dia pergi dekat rumah sewa tu, dia tengoklah pada lapisan tingkap yang dilitupi dengan habuk tu dia lap. Lepas tu kipas angin yang ditutupi dengan debu tu dia bersihkan. Lantai yang penuh dengan kesan kumuh tu dia mop sampai berkilat. Haris dia bercakap pinggang tau dekat ruang tamu. Lepas tu dia perhatikanlah setiap inci dalam rumah dia tu. Segala-galanya kelihatan kemas dan bersih. Dia tersenyum, dia sangat-sangat berpuas hati. Rumah sewa tu memang dia pilih sebab terletak tak jauh dari pusat bandar, tak jauh daripada tempat dia kerja. Haris pun dia merayapkan pandangan dia tu ke seluruh kawasan rumah tu sebelum pandangan mata dia ni terpaku di satu penjuru rumah tau. Satu bingkai kelihatan tersandar kemas dekat penjuru dinding. Haris dia pergi dekat bingkai tu. Dia tengok kat bingkai tu, dia capai bingkai tu tau. Motif kebungaan di keliling bingkai gambar tu memang cantik. Sekeping potret lukisan tangan terserlah tau dekat pandangan mata Haris ni tau. Memaparkan seorang gadis dengan kepala dia yang tertunduk macam tu. Lepas tu rambut gadis tu dia terurai panjang sedang duduk di atas sebuaian. Bila masa pula potret ni ada kat sini? Haris dia tertanya-tanya tau. Sebab rumah tu dia dah bersihkan, sebelum ni tak ada. Tiba-tiba pula bingkai tu ada kat situ. Enggan pula dia nak memberatkan kepala dia. Dia bawa potret tu bersama dia. Pintu rumah dia tu dia kuatkan dia. Dia melangkah keluar dari rumah tu. Dia dapatkan tong sampah dekat pagar utama. Tanpa fikir panjang, dia buanglah potret tu dalam tong sampah. Sebab itu bukan milik dia. Satu, dia memang tak berniat pun nak simpan potret tu tau. Haris dia menampar-nampar kedua-dua belah telapak tangan dia. Dah selesai buang sampah kan, tangan dia agak berdebu lah. Sebab potret tu dia macam potret lama, dia agak berdebu. Dia bukan seorang pencinta seni, so dia memang tak ada niat nak simpan potret tu. Hidup dia jelas, hitam atau putih, dia memang boleh buat keputusan. Dia nak buang ke, dia nak simpan ke, itu hak dia. Haris ni dia bertapak semula masuk ke dalam rumah dia. Selepas tu sebab dia rasa puas lah kan boleh buang potret tu, pintu rumah dia tu dikunci rapat. Sebaik berkali Haris ni dia tersentak tau. Mata dia ni tertengih beberapa kali. Benar, dia tak ada berilusi pun. Mimpi jauh sekali. Memang betul lah. Pok. Memang betul lah kan. Perlahan-lahan kaki dia melangkah merapati penjuru rumah tu. Dia bingung sekejap. Dia rasa macam, apa yang aku nampak ni betul ke? Macam mana potret yang aku buang dalam tong sampah tadi tu boleh berada balik semula dekat tempat yang sama? Kat situ aku ambil, kat situlah dia stay. Dia macam pelik tau. So dia pun merapati semula pada potret tu. Dia menunduk, lepas tu dia mencapai potret tu. Potret yang sama, serupa bingkai yang sama, tapi lukisan dia dah bertukar tau korang. Haris dia menelan air liur tau. Tiba-tiba dia rasa macam something wrong dengan potret tu. Terasa lambat je air liur tu nak melintasi anak tengkuk dia tau. Lukisan tu memaparkan gadis tu, gadis tadi yang dia nampak lukisan pertama tu, sedang berdiri
bersebelahan buaian yang tadi dia asalnya dia duduk tau. Kepala masih tunduk. Sama juga. Rambut panjang terurai dekat dua belah bahu. Sama juga. Gadis yang sama, kedudukan yang berbeza. Haris dia tak nak terlalu memikirkan perkara tersebut. Dia tak nak fikir dengan lebih mendalam. Kenapa macam ni? Kenapa macam tu? Dia akhirnya bawa potret tu bersama dengan dia. Dia melangkah sekali lagi keluar dari rumah dia. Lepas tu dia buka penutup tong sampah tu. Kosong. Tong sampah tadi dia isi potret kan. Jadi betul lah, itu potret yang sama dibuang sebentar tadi. Lepas tu dia pun buang sekali lagi potret tu kat dalam tong sampah tu. Lama dia tengok dekat tong sampah tu. Dia renung tong sampah tu. Bagaikan memuaskan hati dia sendiri. Yang potret tu sememangnya aku dah buang ke dalam tong ni. Memang dah duduk dalam tong ni. Confirm duduk dalam tong ni. Kalau boleh dia nak rakam tau situasi macam tu. Ibaratnya macam tu lah. Dia nak confirmkan betul tak tadi dia buang. Memang dia buang lah kan. Perlahan-lahan Haris ni dia melangkah masuk ke dalam rumah dia. Sama juga, dia repeat juga perkara yang sama. Pintu dia tutup rapat. Lepas tu sebaik berkalih, Haris terkedu tau. Nafas dia tersangkut dekat dada. Macam kali ni dia macam tau. Lepas tu potret tu dia nampak kembali berada dekat penjuru rumah. Haris pun dia melangkah dengan debaran yang memuncak kat dada. Duk tak perasaan dia. Dia berdiri dekat depan potret tu yang tersandar dekat dinding tu. Mata dia melilau ke kiri, melilau ke kanan. Tak ada siapa pun dalam rumah tu melainkan dia seorang. Of course lah kan. Kunci dia pegang, rumah dia kemas, dia datang seorang. Dengan siapa lagi dia ada kan. Haris pun ditundukkan badan dia. Dia ambil lagi potret tu. Dia capai potret tu dengan bingkai yang memang sama serupa. Lukisan yang sama. Sekali lagi berubah. Kali ni lukisan tu memaparkan gadis yang sedang berdiri lurus. Wajah terselah, mata terpejam, rambut terurai panjang, rambut sama, mulut ngangu, luas, lidah terjulur panjang tau, sampai ke paras dada. Perasaan seram mula bermain-main di tangkal hati Haris. Lepas tu Haris dia bawa lagi potret tu keluar dari rumah dia. Dia berdiri dekat pintu pagar utama dia tu. Bingkai potret dia pegang kemas. Dia kumpul tenaga dia. Lepas tu dia campakkan potret tu jauh-jauh. Memang dia niat dia nak buang jauh-jauh. Dia tak nak bubuh dalam tong tu. Memang dia betul dia campakkan. Haris dah sepuas hati. Puas hati aku. Aku yakin potret ni takkan muncul lagi dekat dalam penjuru rumah kat ruang tamu aku. Memang dia takkan datang lagi. Haris dia mula menapak masuk ke dalam rumah. Pintu rumah sama juga, ditutup rapat. Lepas tu sebaik je dia berkalih, lutut dia rasa goyah. Kali ni lutut dia rasa goyah, dah tak mampu tau nak menampung tubuh dia tau. Jantung dia tetap juga berdetak tapi lagi laju. Tuk 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 tuk. Potret tu dah tersandar dekat penjuru dinding rumah dia. Tak terkejut korang kalau korang yang lalui. Ini gila detik hati Haris tau. Lambat-lambat je Haris dia hayunkan langkah kaki dia nak dapatkan potret tu. Dia tunduk, lepas tu dia capai lagi potret tu. Air liur dia terasa mengental dekat tengkuk. Tak boleh nak telan dah. Sumpah, bulu roma dia memang meremang kali ni. Dia tak tahulah apa yang dia perlu buat lepas tu tau. Lukisan tu kali ni memaparkan wajah gadis tu. Mulut dia menyeringai, terkoyak sampai ke pipi tau. Mulut dia yang menyeringai tu terkoyak sampai ke pipi. Mata terbeliak, telohong hitam. Hitam je mata dia. Seakan-akan sedang merenung Haris kali ni. Haris pun dia campakkan potret tu ke atas lantai. Dia tak semena-mena tahu pada masa tu. Dia terdengar satu suara tawa wanita terngiang dekat telinga dia. Jantung Haris terasa macam nak terhenti berdenyut. Tak tahulah dia masa tu dia rasa macam nak pingsan pun ada. Mana kan tak. Suara tu datang daripada potret tersebut tau. Suara yang memang jelas dalam corong telinga dia tau. Perlahan-lahan satu kepala berambut panjang terurai, mata terlongo hitam dengan mulut menyeringai terkoyak hingga ke pipi tu menjengah keluar daripada potret tu. Haris ditundur-undur sikit-sikit dia menjauhi potret tu. Cemas mula berada di jiwa dia tau. Dia berlari ke arah pintu rumah. Tombol dia pulas,
tapi tak terbuka. Berkali-kali dia cuba bukakan tombol tu, tapi tombol tu tak nak terbuka. Lepas tu dia menerjah pintu tu, dia terajam pintu tu berkali-kali. Malangnya pintu tak nak juga terbuka. Time tu lah pintu tu tak nak terbuka tau. Perlakuan Haris ni terhenti tak kala suara tawa seorang wanita kedengaran betul-betul dekat belakang dia kali ni. Haris menggetar. Hidung dia kembang kepis menghirup udara. Perlahan-lahan dia memusingkan tubuh dia. Gadis dalam lukisan tadi dah berdiri dekat depan dia kali ni tau. Gadis tu ketawa sambil menyeringai. Serta-merta gadis tu terbang menerpa ke arah Haris. Haris menjerit semahu-mahu dia, sekuat-kuat dia ikut apa nak keluar. Volume dia tahap mana, tahap yang paling tinggi dia keluarkan juga. Dia jerit sampai jeritan dia yang terakhir. Azlan yang selesai mengemas rumah yang baru dia sewa dia 2 hari yang lepas, lalu dia bersandar dekat sofa dia melepaskan lelah. Tatkala itulah dia terpandang satu bingkai tersandar di dinding penjuru rumah. Kening bertaut, hairan juga mencuit benak dia tau. Dia sedari daripada dia mula mengemas tadi, dia langsung tak perasan dengan kehadiran bingkai gambar tu tau. Azlan bangun, dia merapati penjuru rumah. Bingkai tu dia capai sebuah potret lukisan memaparkan seorang lelaki. Duduk di atas buaian dengan kepala tertunduk. Macam tu. Kemudian potret yang dibawanya tu keluar dari rumah sama juga. Dan kitaran yang sama pun bermula. Azlan buat perkara yang sama Haris buat sebelum ni. Akhirnya kisah dia samat macam tu aja. Akak minta maaf. Okey korang, sekian sahaja 2 kisah seram yang akak kongsikan pada kali ini. Apapun, apa yang baik sama-sama kita ambil, jadikan sebagai tauladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil, jadikan sebagai sempadan. Maksudnya yang buruk kita jangan ikut tau. So akak nak maklumkan kat sini, nak tegaskan kat sini bahawasanya kalau korang rasa macam kisah akak ni ada yang tak logik, ada yang macam direka macam tu kan. So akak harap sangat korang just jadikan ia sebagai hiburan semata-mata. Kalau korang nak tahulah, akak pun ambil kisah ni dan akak sampaikan balik semula kisah-kisah tersebut. Jadi terima kasih korang kerana sudi mendengar sampai habis. Bye korang. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa subscribe. Bye.